Didik TV KPM. Jadi, awal-awal tadi kita dah belajar tentang keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Murid-murid di rumah tahu transpirasi ini adalah kehilangan air daripada pokok melalui stoma dalam bentuk apa, Hanif? Wap air. Wap air. Sebab tu kita tak nampak pokok-pokok berpeluh macam kita. Jadi, murid-murid, kita akan lihat juga faktor persekitaran yang pengaruhi kadar transpirasi. Jadi, cikgu nak tanya Hanif lah kan? Ya, cikgu. Kalau Hanif duduk dekat dalam bilik yang sejuk kan, Hanif? Baik. Bilik yang sejuk, bawah pendingin hawa. Ya. Jadi, Hanif akan berpeluh tak? Saya rasa saya kurang berpeluh, cikgu. Kurang berpeluh. Betul. Macam mana kalau cikgu bawa pula Hanif duduk dekat sauna, Hanif? Oh, panas. Oh, saya rasa berpeluh-peluh. Macam mandi dah, cikgu, saya rasa. Bukan macam mandi. Itu sebab perpeluhan adalah kehilangan air daripada badan kita melalui peluh. Sama juga konsep dia dengan tumbuhan. Jadi murid-murid kat rumah jangan risau. Masuk tingkatan 5, nak belajar pokok dia dah takut. Jangan risau sebab proses dia sama sahaja. Mungkin lagi senang sebab kita akan pelajari tentang faktor persekitaran yang pengaruhi kadar transpirasi. Walaupun murid-murid akan tengok ada banyak graf yang cikgu akan tunjukkan hari ini. Tapi jangan risau, kalau kita faham, insya-Allah Hanif, tak susah pun untuk kita belajar kadar transpirasi tumbuhan. Saya setuju, cikgu. Betul kan? Apakah faktor-faktor tersebut, cikgu? Faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi transpirasi tumbuhan. Itu dia. Ini awal-awal tengok, murid-murid tengok dia macam, oh takut dah. Cikgu banyaknya graf. Selalu kan, kalau adalah mungkin ada murid-murid yang seperti saya yang mungkin takut tengok graf. Tengok ni macam, takut. Tapi jangan risau. Yang penting faham kan Hanif? Saya tak suka kalau biologi ni macam hafal. Tidak. Sebab kalau kita faham, insya-Allah kita akan ingat dan boleh jawab soalan. Baiklah. Panjang pula kan kita punya motivasi dia. Jadi, disebabkan ini adalah daripada kesinambungan bab 2. Bab 2 murid-murid masuk tingkatan 5, guru-guru akan ajar tentang struktur daun. Jadi struktur daun ini adalah model untuk struktur daun. Sebelum kita belajar proses transpirasi, kita perlu tahu tentang struktur daun ni. Jadi kita ada mesofil palisade, kita ada mesofil berspan. Kenapa nama dia berspan? Sebab ada rongga-rongga kat sini. Alright, di atas kita ada epidermis dan juga cuticle. Di bawah ada epidermis, lapisan epidermis bawah. Nampak macam susah. Jadi bila kita nampak daun tu kan, daun tu nipis. Tapi sebenarnya kalau kita zoomkan dia, kalau kita tengok dia sebenarnya mikroskopik, ini adalah struktur dia. Jadi murid-murid by now sepatutnya murid-murid dah tahu dah tentang struktur daun. Apa yang cikgu nak tekankan sini kita ada salur xylem dan salur phloem. Ya, cikgu. Alright? Salur xylem ni adalah yang tolong mengangkut air daripada akar tadi kan. Kita cakap tentang transpirasi, dia angkut air daripada akar terus hilang melalui stoma. Dan semua pengangkutan air dan garam mineral ni adalah melalui salur xylem. Alright? Di atas ni. Ini adalah keratan rentas daun. Jadi, kalau kita potong pokok, untuk inilah, taklah potong betul-betul, jangan sayangi pokok. Saya setuju, cikgu. Ini adalah model sebab cikgu tak potong pokok, kita sayang pokok. Ini adalah model dia. Kalau kita tengok dekat sini, ada macam straw. Kan kita guna straw untuk minum air. Yang ini ya, cikgu, Betul. bahagian gelap sini. Ini bahagian gelap ni. Ini kosong sebab untuk bagi air dan garam mineral lalu. Jadi proses pengangkutan ini adalah melalui salur-salur xylem ni daripada pokok ni, daripada batang pokok. Dan di sini, di mana air-air tersebut akan berkumpul dan hilang melalui proses transpirasi. Okey, asas dia dah faham sekarang kan? Cumalah mungkin ada murid-murid di rumah yang rasa macam susah nak ingat. Okey, boleh tengok. Hanis cuba tengok tangan Hanis sendiri. Baik, cikgu. Ini adalah tips untuk menghafal, cikgu. Tips untuk keratan rentas. memahami. Alright, kita tak nak menghafal. Betul, saya setuju. Memahami. Betul. Jadi, tengok kalau kuku kita ke atas kan. Jadi ingat, sama juga macam daun atas ada cuticle. Kuku, cuticle. Jari kita ni memanjang macam tu. Sama juga macam daun, ada sel-sel yang panjang ni kita panggil sel mesofil palisade. Alright, sama macam kita punya jari ni. Dia memancang sel-sel dia. Ni kita punya tapak tangan ni rasa macam lembut kan? Macam span-span macam tu.
sama juga macam struktur daun ni, dia ada mesofil berspine. Kenapa dia ada berspine-spine? Sebab dia ada rongga-rongga, Hanif. Kejap lagi kita akan tengok apa rongga-rongga buat sebenarnya. Betul. Di bawah ni, bolehlah kan macam pergelangan tangan kita ni. Ingat, dekat bawah struktur daun ada stoma yang kita katakan pembukaan di bawah daun untuk bagi wap air ni keluar. Cikgu, seperti yang cikgu katakan sini, sel mesofil berspan seperti jika kita ingin membasuh atau mencuci, kita menggunakan span, di situlah serapnya air. Betul. Di situ. Dan Jadi ini sel mesofil palisade, ya, panjang seperti dalam yang model yang cikgu ada tu. Mungkin lebih senang untuk kita melakar nanti jika kita hanya tengok jari kita. Ya, betul. Lakaran ini adalah salah satu kemahiran saintifik yang perlu dikuasai oleh murid-murid juga. Okey, cuba tambah sikitlah ya, sebab kita belajar ni agak-agak Hanif kan. Ya, kenapa mesofil kita panjang macam ni? Kenapa mesofil kita Palisade. Ya. Mesofil palisade kita panjang-panjang. Kenapa agak-agaknya? Adakah saya pun kurang pasti cikgu. Adakah itu lebih memudahkan pengangkutan molekul air? Okey, jawapan yang betul, tapi sebenarnya kita memanjang macam tu supaya lebih banyak organel kloroplas, supaya daun ni boleh melakukan proses fotosintesis dengan lebih banyak. Jadi lebih banyaklah proses fotosintesis. Tapi jangan risau Hanif, itu awal-awal baru struktur daun. Kita tak masuk lagi tentang faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Tapi penting untuk murid-murid di rumah tahu dulu tentang struktur daun ni, baru cikgu boleh ceritakan tentang faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Yang pertama Hanif, kalau Ya, kita cikgu. tengok kat sini adalah keamatan cahaya. Ya. Jadi, bila macam tadi kita tengok kan, bila kawasan yang waktu siang, Ya. keamatan cahayanya tinggi. Bila keamatan cahayanya tinggi, sebenarnya pokok akan menjalankan proses fotosintesis sebab ada cahaya. Bila untuk menjalankan proses fotosintesis, stomanya akan terbuka. Bila stoma akan terbuka, sebab kita nak masukkan karbon dioksida diperlukan dalam proses fotosintesis. Masalahnya, bila stoma dia terbuka, wap air akan keluar. Jadi, bila keamatan cahaya tinggi, kadar transpirasi akan turut tinggi. Tapi Hanif tengok dekat sini, betul tak kalau macam tu kita bawalah pokok kita semua dekat dengan sunlight kan, dekat dengan cahaya matahari supaya kadar transpirasi tinggi. Tidak, ada faktor pengehat. Untuk tahu faktor-faktor pengehat, kita akan tengok faktor-faktor lain seperti suhu, relatif udara ataupun kelajuan angin macam mana. Sekiranya ada faktor pengehat ni, selagi tinggi keamatan cahaya, kadar transpirasi akan mula menjadi malar. Okey, kalau kita nak tengok tadi kan, cikgu dah cerita tentang struktur daun. Ini adalah struktur daun. Ini dalam bentuk gambar lah kita tengok. Kita ada xylem, kita ada phloem, kita ada palisade, mesofil dan kita ada mesofil berspan. Ya. Betul. Jadi dekat sini yang cikgu tunjuk kat sini adalah waktu keamatan cahaya tinggi. Stoma akan terbuka. Bila stoma terbuka, nampak tak ini adalah molekul-molekul air yang ada di rongga-rongga spine tu tadi. Bila stoma terbuka, molekul-molekul air ni akan keluar. Inilah yang melalui wap air. Yang kita tak nampak ni Hanif. Jadi betul lah, bila keamatan cahaya tinggi, kadar transpirasi iaitu kehilangan air dalam bentuk wap air akan turut meningkat. Apa jadi Hanif kalau waktu malam kita tengok kat sini? Maka lebih kecil cikgu saiz stoma di situ. Betul, stoma dia akan tertutup sebab pokok tidak lagi menjalankan fotosintesis. Bila pokok tidak lagi menjalankan fotosintesis, buat apa? Dia nak buka stoma dia. Jadi dia akan tutup stoma dia. Dalam masa yang sama, bila stoma tertutup ni nampak molekul air dia macam nak keluar, tak dapat nak keluar. Jadi kadar transpirasi akan berkurang pada waktu malam. Jadi betul lah tadi kan yang cikgu tunjukkan pada Hanif tadi, Ya, iaitu graf begitu. Makin tinggi keamatan cahaya, iaitu waktu siang keamatan cahaya tinggi, kadar transpirasi turut akan meningkat. Namun kenapa dia malar? Sebab ada
faktor-faktor persekitaran lain. Yes, yang mengehadkan kadar transpirasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pula suhu, Hanif. Bila suhu, kita tak boleh cerita kadar transpirasi sahaja. Ada beberapa perkataan yang murid-murid perlu ceritakan untuk cerita. Bila suhu meningkat, kadar transpirasi nampak tak? Akan turut meningkat. Tinggi macam ni. Namun, mungkin akan ada satu titik suhu yang kadar transpirasinya mula rendah. Alright, di sini disebabkan ada faktor enzim-enzim ataupun pokok kita tidak boleh dedahkan dia dengan suhu yang terlalu tinggi sebab ada banyak protein-protein yang akan ternyah asli bila suhunya tinggi. Namun, kita nampak kat sini, kita kembali semula kepada keratan rentas daun. Molekul-molekul air yang ada di rongga-rongga mesofil berspan ni, bila suhu tinggi, apa jadi dengan tenaga kinetik dia, Hanif? Jika suhu tinggi, tenaga kinetik semakin tinggi, cikgu. Maka Betul. lebih bergetar molekul air tersebut. Yes, betul. Samalah macam asas sains kan. Murid-murid kat rumah pun yang ambil biologi mesti tahu. Bila suhu tinggi, tenaga kinetik molekul air ini juga akan tinggi. Jadi bila tinggi, dia jadi tak sabar Hanif nak keluar. Dia macam cepat. Dia jadi macam tu. Jadi bila suhu tinggi, tenaga kinetik molekul air juga tinggi. Kadar transpirasi turut akan tinggi. Dengan syarat suhu dia tak boleh terlalu tinggi. Tak ada kita macam, nak tengok kan. Pokok kita ni kadar transpirasi dia tinggi macam ni, kita panas, kita bakar dia. Tak bolehlah macam tu. Jangan ya murid-murid, tidak. Okey, itu yang pertama tadi apa, Hanif? Yang pertama, keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Yang kedua, suhu. Suhu persekitaran kita. Betul. Jadi kita tengok yang ketiga, kelembapan relatif udara. Kalau murid-murid tengok di persekitaran, kita tak nampak. Kita tak nampak kan? Sebenarnya di persekitaran kita ada wap air kan? Murid-murid dah belajar komposisi udara. Bila banyak wap air ni, kita katakan kelembapan adalah lebih tinggi. Jadi, bila kelembapan lebih tinggi, kadar transpirasi kita akan berkurang. Kenapa, Hanif? Kita tengok kat sini. Bila kawasan di luar ni lagi banyak air, banyak molekul air, maksudnya kelembapan relatif tu tinggi, pastilah air-air yang dekat dalam ni dia macam dah tak boleh nak keluar, dah penuh dah kat luar. Jadi kadar transpirasinya akan menurun. Jadi harap-harap murid kat rumah dah tengok ni boleh tahu. Terus kelembapan relatif udara. Okey, tak susah kan? Senang akhir sekali, saja, sikit lagi. Akhir sekali. Sudah 3, cikgu. Sudah Satu 3 lagi. kan? Tak susah. Yang akhir sekali kita akan lihat kelajuan udara. Kita ni duduk di bumi ni pasti akan ada angin kan? Kita selalu rasa angin. Begitu juga pokok. Angin masih goncang-goncang di situ. Betul, cikgu. Jadi di sini nampak ni, cikgu akan tunjuk bila ada angin yang menghembus di persekitaran pokok, molekul-molekul air ni akan diterbangkan. Bila molekul air diterbangkan, kawasan kat sini akan kurang molekul air. Apa jadi dengan molekul air dekat dalam ni? Akan keluarlah. Akan keluar, kehilangan dalam bentuk wap air. Jadi betul lah bila kita cakap bila kelajuan udara akan tinggi, kadar transpirasi turut akan tinggi juga. Betul tak, Hanif? Saya setuju, cikgu. Okey, ada 4 yang kita dah bincangkan. Mari kita tengok boleh tak Hanif imbas kembali. Kita uji Hanif punya kefahaman dengan melihat graf-graf. Cikgu pasti tengok kalau Hanif boleh buat, kita semua boleh buatlah kan. Betul, kita rakan-rakan saya pun boleh buat ni, saya pasti. Baik, cikgu, Boleh. apakah soalan ini? Di sini, kalau kita tengok apa bila kadar transpirasinya meningkat, kemudian ada faktor pengehad. Apakah faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi ini, Hanif? Pada pendapat saya rasa ini adalah keamatan cahaya, cikgu. Keamatan cahaya. Jadi kita tengok jawapan dia. Betul. Jadi ini adalah satu hadiah lah. Cikgu buat. Macam tu. Saya mendapat satu markah bunga. Satu. Harap-harap anda cukup 4 hari ini. Okey. Baik, yang saya akan cuba. kedua. Ini kadar transpirasi yang naik tetapi mungkin ada had di atas. Saya rasa ini suhu, cikgu. Faktornya. Suhu. Kita tengok betul ke tak suhu? Betul, suhu. So, ini murid-murid kena ingat graf-graf dia, jadi faham ke? Maafkan cikgu, bukan ingat
faham. InsyaAllah bila faham boleh Betul, ingat. cikgu. Yang kedua, bunga yang kedua untuk Hanif. Cikgu, seperti yang cikgu katakan, dia ada titik had itu kerana suhu semakin tinggi nanti protein akan ternyah asli. Itu yang tidak seterusnya. Betul. Protein-protein yang penting untuk pokok-pokok ni. Mungkin dah tinggi, dia dah mati. Buat apa lagi untuk hilang air bila dia hilang segala-galanya. Betul. Okey, yang ketiga. Kadar transpirasi menurun dengan faktor ini meningkat, iaitu kelembapan relatif udara, cikgu. Ya, Adakah itu betul? Benar. Kita tengok kat sini kelembapan relatif udara. Maksudnya bila lembap, lagi banyak kan molekul-molekul air di persekitaran. Buat apa lagi pokok nak hilang air dia? Dah banyak dah dekat situ. Jadi kadar transpirasi akan menurun. Yang ketiga untuk Hanif. 3 markah bunga. 3 markah bunga. Kita lihat adakah Hanif boleh mendapat markah Saya akan seterusnya. cuba. Tinggal satu lagi, kadar transpirasi meningkat apabila faktor ini meningkat, iaitu yang keempat, cikgu, kelajuan udara. Kelajuan udara. Ditiup bayu di tepi pantai. Seperti itu, cikgu. Betul. Maksud dia, kalau angin bertiup sepoi-sepoi bahasa, mungkin kadar transpirasinya kurang. Tapi kalau macam tu, macam dah ribut kan, lagi banyak angin, lagi cepatlah kadar transpirasi meningkat. Jadi Hanif, cukup 4 untuk Hanif. Dah Saya boleh dapat, buat taman. boleh buat taman juga. Cukup. 4 markah bunga, dah cikgu. boleh jadi mat bunga. Dah cukup 4. Jadi, di sini tadi cikgu dah ceritakan tentang faktor persekitaran. Jadi, murid-murid di rumah kalau nampak graf-graf macam ni, jangan tacut. Jangan tacut dulu. Okey, sebab yang penting adalah memahami graf ni. Yang penting kalau kita nampak, kita ulang balik ya Hanif. Kenapa? Yang pertama, kalau keamatan cahaya makin tinggi, kadar transpirasi turut akan tinggi. Tapi kenapa dia jadi malar? Jadi malar kerana ada faktor persekitaran lain yang menghadkan keamatan cahaya tersebut. Kadar transpirasi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua ni tadi, apa kata kunci yang perlu ada? Tenaga apa? Tenaga kinetik. Betul. Tenaga kinetik. kinetik. Bila makin tinggi suhu, tenaga kinetik turut tinggi, lagi cepatlah pokok-pokok kita hilang air. Jadi sebab tu bila panas, kita kena siram dia, Hanif. Dan Betul, nombor cikgu. ketiga, kelembapan relatif udara dan kelajuan udara seperti yang Hanif telah bincangkan tadi. Didik TV KPM